Bahasa itu jiwa bangsa. Bahasa Melayu bukanlah bahasa yang kedua ataupun bahasa yang ketiga. Tetapi bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan di negara kita. Namun, sayang sekali, masih ada segolongan yang memandang enteng terhadap pemartabatan bahasa Melayu ini, terutama dari segi tata bahasa. Ambil sebagai contoh kesalahan ejaan. Kesalahan ejaan ini sangat ganjil bila dibacakan dalam sesuatu ayat. Namun, tidak mustahil jikalau kesalahan ejaan ini akan menjadi kebiasaan dalam masyarakat pada masa akan datang jikalau kesedaran tidak disemaikan mengenai perkara ini. Tanpa membuang masa, saya akan menunjukkan beberapa contoh kesalahan ejaan pada papan tanda. Parah ni. Kita tengok pada gambar yang pertama ini. Apa yang anda perasan pada perkataan dibulatkan? Ia perkataan kebersihan. Perkataan kebersihan jikalau anda cari dalam Dewan Bahasa dan Pustaka, sudah semestinya anda tidak menemui makna, kerana perkataan kebersihan tidak sama sekali wujud. Sebaliknya, perkataan yang sebenar yang wujud adalah perkataan kebersihan. Yang ni jikalau anda cari dalam kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, barulah anda dapat menemui makna sebenar kebersihan ini. Okey, makna kebersihan ini adalah keadaan yang bersih. Jadi, mari kita tengok pula pada gambar yang kedua ini. Dalam gambar kedua ini, kita semua sudah biasa melihatnya, iaitu perkataan klinik. Perkataan klinik ini sudah pun menjadi kebiasaan kepada para penggunanya. Hal ini kerana tiada kesedaran mengenai perkataan yang sebenar. Perkataan yang sebenar ialah klinik. K-L-I-N-I-K. Jikalau anda cari dalam kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, anda tekan klinik, barulah anda dapat menemui makna itu, makna kata kunci itu sendiri. Jadi, klinik itu membawa maksud mengobati orang sakit. Klinik juga merupakan kata serapan daripada bahasa Inggeris. Dalam bahasa Inggeris, klinik dieja C-L-I-N-I-C, klinik. Apabila diserapkan ke dalam bahasa Melayu, maka klinik dieja sebagai K-L-I-N-I-K. Apa yang anda perasan pada gambar papan tanda yang ketiga ini? Nampak seperti ejaan bahasa Melayu. Tetapi jikalau anda membuka mata sedikit, maka anda akan nampak kesalahan ejaan. Ya, kesalahan ejaan yang terdapat pada gambar rajah adalah ejaan kosmetik. Nampak sama, nampak seperti ejaan bahasa Melayu, tetapi sebenarnya kosmetik dalam bahasa Melayu berakhir dengan huruf K dan bukannya dengan huruf C. Jikalau berakhir dengan huruf C, maka jikalau anda cari dalam kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, maka tidak akan keluar perkataan itu, melainkan jikalau anda tukar dengan huruf K, K-O-S-M-E-T-I-K, barulah itu ejaan yang sebenar untuk kosmetik. Baiklah, untuk pengetahuan semua, perkataan kosmetik sebenarnya adalah perkataan yang diserapkan daripada bahasa Inggeris ke bahasa Melayu. Jadi, dalam bahasa Inggeris, kosmetik dia sebagai C-O-S-M-E-T-I-C. Manakala apabila diserapkan ke dalam bahasa Melayu, maka jadilah perkataan kosmetik, K-O-S-M-E-T-I-K. Apa yang anda perasan pada gambar ini? Ya, perkataan bisnes. Perkataan bisnes ini bukanlah ejaan bahasa Melayu yang sebenar. Ramai orang beranggapan bahawa bisnes merupakan perkataan ejaan bahasa Melayu, tetapi sebenarnya tidak. Sebenarnya, ejaan yang sebenar adalah perniagaan, sebab bisnes ini merupakan
ejaan Inggeris dan bukan bahasa Melayu. Jikalau dalam ejaan bahasa Melayu, yang sebenar adalah perniagaan, bukannya bisnes. Kalau anda cari dalam kamus Dewan Bahasa dan Pustaka sekalipun, anda tekan kata kunci bisnes, tidak keluar maknanya. Gambar ini lagilah parah. Pusat penterakan kambing daging. Jikalau anda cari dalam kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, penterakan tidak membawa maksud sama sekali. Perkataan ejaan yang sebenarnya adalah penternakan dan bukannya penterakan. Penterakan tidak membawa maksud sama sekali dalam bahasa Melayu. Ejaan yang sebenarnya adalah penternakan. Kesalahan ejaan yang kedua yang ada dalam gambar ini adalah majlis. Majlis sebenarnya perkataan yang betul, tetapi di negara Indonesia, jikalau anda merujuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkataan majlis itu wujud, tetapi tidak di Malaysia. Di Malaysia, jikalau anda merujuk dalam Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, perkataan majlis tidak wujud sama sekali. Kerana di Malaysia, kita mengeja perkataan majlis, bukan majlis. Sebaliknya, majlis, M-A-J-L-I-S. Jikalau anda tekan kata kunci itu, barulah anda dapat menjumpai makna perkataan majlis di dalam Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Yang ini lagilah teruk. Tepun muka. Tepung adalah ini. Tepun muka akan menjadi begini. Perkataan sebenar untuk menggantikan tepung adalah topeng muka. Barulah akan jadi begini. Jadi kesalahan ejaan di situ yang perlu diambil berat oleh semua masyarakat supaya tidak menimbulkan salah faham dalam kalangan masyarakat. Penceroboh akan didakwah. Penggunaan perkataan yang salah. Dakwah bermaksud menyampaikan sesuatu ilmu kepada orang lain. Sepatutnya perkataan yang betul adalah penceroboh akan didakwa. Perkataan dakwa itu barulah betul. Perkataan dakwa bermaksud aduan sama ada tuntutan ataupun tuduhan yang dikemukakan di mahkamah. Jadi kita kena tahulah perbezaan antara dakwah dengan dakwa. Saya rasa semua masyarakat pun tahu perbezaan antara dakwah dan dakwa. Mungkin ada minoriti masyarakat yang mungkin tersilap pandang akan hal ini. Apa yang anda nampak pada gambar yang terakhir ini? Ya, perkataan phone tangan. Baik, phone merupakan perkataan daripada bahasa Inggeris. Jadi tangan, ejaan tangan adalah salah. Kalau anda cari atau anda rujuk dalam Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, tangan tidak mempunyai maksud sama sekali. Jadi apabila anda buang G, T-A-N, G-A-N, barulah ia mempunyai maksud, iaitu tangan. Maksudnya tangan kita inilah. Jadi phone tangan memang salah. Memang 100% salah. Jadi kita perlu tukarkan kepada telefon bimbit. Jadi ejaannya TELEFON BIMBIT, telefon bimbit. Kalau macam tu barulah betul. Itu saja daripada saya, Muhammad Fakhrul Iman Berosdi, pelajar IPG Kampus Perlis, ambilan Jun tahun 2023. Harapan saya semoga video ini memberi manfaat kepada ramai orang dan memberikan sedikit sebanyak kesedaran akan pentingnya menjaga bahasa ibunda kita yang tercinta ini. Jadi saya harap kita sama-sama
dapat menjaga bahasa ibunda kita ini supaya berada di tahap yang sepatutnya bahasa kita ini berada. Sekian, terima kasih.